Kalau ada kencing manis, nak ambil vitamin C, ambil tablet lagi selamat dari effervescent ke? Doktor macam mana? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Berbalik kepada soal sama ada dalam bentuk tablet atau bentuk effervescent ni, dia kena tengok label tu, dan kalau boleh dapat tahu secara spesifik daripada label tu berapa kandungan gula kalau ada, lagi bagus lah. Jadi kita tak boleh kata secara amnya tablet lagi bagus dari effervescent. Tapi kalau dari segi produk suplemen macam vitamin C punya suplemen, biasanya dia tak guna gula lah, dia guna pengganti gula. Jadi kalau ada sakit kencing manis, dan saya rasa kalau ambil produk suplemen, bukan produk makanan, produk suplemen, secara amnya tak kisah dia dari segi tablet atau effervescent, samalah lebih kurang, asalkan dia tak guna gula betul lah dia ambil. Dia gunakan aspartam ataupun bahan lain, stevia ke. Okey. Dok, kalau dalam kita kita ambil juga makanan, produk makanan yang boleh membantu proses pemulihan seseorang pesakit ni, adakah ia juga sebagai satu booster kepada ubat-ubat lain? Dia ambil makanan, apa tu makanan biasa, kemudian dalam masa yang sama juga dia memerlukan juga ubat-ubat yang dipreskripsikan oleh doktor ni. Adakah makanan ni dianggap sebagai satu booster lah nak cepat baik? Contoh begitu. Mungkin dari segi ni saya boleh ambil secara amnya. Secara amnya pengambilan makanan yang seimbang ni dia amat perlulah. Terutamanya kalau dalam proses pemulihan, kalau seorang tu sakit dan contoh dia kalau perlukan pembedahan. Jadi proses untuk pulih daripada sakit dan proses untuk pemulihan daripada proses prosedur pembedahan tu perlukan makanan yang seimbang lah supaya pemulihan dapat berlaku secara optimum. Tapi jika terdapat kekangan di mana pesakit tidak dapat mengambil makanan yang seimbang dengan sempurna, mungkin pesakit tak mampu mengunyah dengan sempurna dalam kes tertentu. Makanya produk makanan tambahan ni, dia kalau dalam bentuk cecair pula tu, mungkin dapat membantulah dalam situasi ini. Saya bagi contoh macam pati ayam ataupun pati ikan haruan. Jadi ikan haruan jadi kalau kita tengok sebagai makanan tambahan, terutamanya selepas pembedahan, mungkin boleh membantulah dari segi booster semua tu. Tapi pun bukan semua pembedahan. Jadi ada setengah jenis pembedahan, contohnya pembedahan cesarean section. Jadi tak sesuai juga, dia boleh menyebabkan parut yang melampau. Jadi biasanya kalau untuk subsequent pregnancy dan perlukan pada pembedahan lagi, mungkin ada jadi masalah pula. Jadi dalam kes yang spesifik macam tu, mungkin perlu dapat nasihat secara spesifik lah daripada pengamal perubatan macam mana. Tapi memang ada situasi yang di mana makanan tambahan ni boleh membantu dalam proses pemulihan seseorang pesakit daripada sakit yang dialami lah. Okey, saya tertarik yang doktor sebut ke macam pati ikan haruan kan. Kalau di kampung-kampung dulu lah, saya asal orang Pendang, kalau sebenarnya ni orang Kulaan kan, Prof. Saya dah tahu lah. orang Bagan Serai ni, orang Baik Buntai Banjar, orang Pendang. Maknanya kalau kata tu dia memang pergi tangkap ikan haruan lah, makan ikan haruan untuk orang diberikan kepada orang yang baru lepas salin, yang operate sebagainya kan. Tapi hari ini dah dibuat sebagai satu makanan tambahan yang macam banyak parti-parti kan. Kepada Prof. Dr. Sailah kan, hakikatnya hari ini industri memang banyak buat parti-parti kan. Dalam parti-parti ni, bukan parti lain lah, ini maknanya parti-parti yang ni. Banyak juga bahan-bahan tambah yang lain, bukannya 100% yang dibuat adalah ikan tu, ada bahan-bahan tambah yang lain. Jika bahan-bahan tambah ni boleh mendatangkan juga kemudaratan, ikan je pun, ikan. Tapi dia menggunakan bahan-bahan yang boleh melanggar undang-undang ni, Prof. Macam mana pandangan Prof?
Dia okey, kebanyakannya macam ini yang saya faham lah ya. Kebanyakannya macam kalau macam contohnya ada makanan tambahan ni untuk membantu pemulihan ni, yang saya percaya dia letak tu ialah sebagai conditioner, sebagai mengawet untuk balancekan balik. Memang dia sebenarnya in the same time dia mengawal mutu protein ikan tu. Kalau nak ikutkan protein apa-apa je boleh makan. Protein ikan, protein telur semua boleh makan kan. Dia tergolong daripada protein. Tapi dia masukkan tu ialah untuk mengawal mungkin pengawitan di dalamnya tu ya, untuk conditioner, food conditioner. Jadi menyebabkan dia meletakkan tu. Sebab tu dia jadi label tu dia akan bagi tahulah sucralose di antaranya tu dia akan letaklah macam ascorbic acid contohnya dimasukkan ataupun acid benzoic dimasukkan. So dia sebenarnya dia nak mengawal mutu kualiti protein tadi wallahualam. Saya share begitu. Selalunya begitulah dari segi sudut food additive.